Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Anda bersama saya Lia Amira Anwarigos. Tumpuan utama malam ini, konstituensi Jepak akan mengalami perubahan pesat sebaik pembinaan Jambatan Bintulu Jepak yang sedang rancak dilaksana siap sepenuhnya pada 2025. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, di bawah pelan induk pembangunan kawasan itu, Jepak akan dibangunkan sebagai pusat pentadbiran baru di Bintulu. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintrade menjelaskan pelbagai projek pembangunan telah dirancang di Jepak bagi menjadikannya sebagai pusat pembangunan sosio-ekonomi. Dalam master plan kita untuk kawasan di seberang sana sudah well developed. Kita akan membangunkan kawasan di sebelah sini dengan siapnya jembatan sebagai pusat pentadbiran baru bagi bahagian Bintulu ini. Dianya akan menjadi pusat untuk pembangunan sosioekonomi. Dianya akan menyediakan skim masyarakat kampung, penempatan semula, projek-projek untuk rumah kos pendidikan yang mampu dimiliki. Beliau berucap demikian semasa merasmikan program kesedaran keusahawanan digital di Dewan Masyarakat Jepak Bintulu pada Isnin. Sementara itu, ketika ditemui pemberita, Dato' Amar Awang Tengah berkata, Bintulu kini menjadi pusat pelaburan yang tinggi dengan adanya pelbagai industri di bandar itu. Bintulu ini adalah pusat pelaburan yang begitu penting. Pusat pelaburan yang begitu penting. Dan ini merupakan satu tempat yang menjadi destinasi pelaburan yang begitu tinggi sekali. Dan kita berjaya ya, seperti apa yang ada di Semelaju, Petrokemia Park di dekat dengan Semelaju itu, dan Kidurung mainly on oil and gas, malahan on timber integrated industries di Kemenang. Menjadi satu pusat pelaburan FDI dan DDI. Menyentuh perkara lain, beliau berkata kementeriannya telah memperkenalkan program Go Digital Sarawak yang menyalurkan bantuan berjumlah RM10,000 kepada para usahawan yang ingin mendapatkan peralatan serta keperluan digital bagi mengembangkan perniagaan mereka. Katanya setakat ini seramai 1,100 perusahaan kecil dan sederhana PKS telah dibantu dengan kelulusan berjumlah RM11 juta. Sementara itu, pemilihan Iskandar Turki sebagai calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak dilihat menerima respon positif daripada penduduk setempat. Penolong Bendahari Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Dr. Ripin Lamat memberitahu sepanjang tempoh beliau hadir berkempen di konstituensi tersebut, para pengundi terutamanya di kawasan kampung dan rumah panjang didapati memberi sokongan kuat kepada Iskandar. Ya, sepanjang saya di Jepak ni, saya telah berkampung daripada sehari sebelum penamaan calon sehinggalah sekarang ini saya masih berada di Bintulu dan juga in particular dalam kawasan Jepak lah. Saya telah pergi ke kawasan kampung dan rumah-rumah panjang. Saya lihat satu respon yang begitu positif daripada penduduk-penduduk dan pengundi-pengundi di Jepak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada kejohanan santai-santai sepak takraw di Dewan Masyarakat Lot Kampung Warisan Jepak Bintulu pada Ahad. Menyentuh berkenaan kejohanan tersebut, beliau yang juga Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan MySeed berkata penyertaan meriah menunjukkan peningkatan minat golongan belia terhadap sukan sepak takraw. Dalam pada itu, beliau memberitahu terdapat keperluan untuk menganjurkan kejohanan berskala besar pada masa depan selaras dengan komitmen berterusan MySeed bagi menggalakkan penglibatan belia dalam acara sukan. Datuk Dr. Ripin menjelas lanjut, program seumpamanya juga boleh menjadi platform untuk mencungkil bakat belia serta memilih atlet untuk mewakili Sarawak dalam sukan Malaysia, sukma maupun pertandingan lain.
Manakala kempen GPS dalam PRK Dun Jepak bukan semata-mata mahu memenangi pilihan raya, malah untuk mencarta pembangunan khususnya golongan belia. Ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dato' Abdullah Saidul berkata, dalam tempoh 9 hari telah berkempen, GPS mengambil pendekatan dua hala untuk berinteraksi dengan warga belia bagi mendapatkan pandangan dan corak pemikiran melihat proses demokrasi yang berlaku. Ujarnya, input itu dapat diaplikasikan untuk mencorak agenda pembangunan belia. Sambil kita mengadakan beberapa program yang disukai oleh warga belia, sukan, hiburan dan sebagainya. Tapi yang penting di sini ialah kita ingin mendengar suara mereka. Kita ingin mendengar pandangan mereka. Kita ingin menilai bagaimana mereka berfikir, bagaimana mereka melihat proses demokrasi ini dalam konteks berpilihan raya, kempen. Juga yang kami ingin pesan, this is the time, masanya untuk kita lebih banyak mendengar daripada mereka, daripada kita memberitahu mereka apa yang patut dibuat. Dan hasil daripada apa yang kita dengar daripada mereka, di situlah nanti kita akan mencorakkan pelan agenda untuk belia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa program petugas media bersama calon GPS di Bintulu pada Ahad. Dalam pada itu, Dato' Abdullah yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menambah, kempen yang digerakkan GPS pada PRK ini kebanyakannya adalah program kecil yang membawa calon untuk berjumpa secara langsung dengan semua lapisan masyarakat. Pendekatan yang diambil oleh GPS dalam PRK kali ini ialah banyakkan program kecil-kecilan yang membawa calon untuk berjumpa secara peribadi dengan semua masyarakat Jepak, berjumpa secara personal dan tidak mengadakan program yang besar-besaran supaya pengundi-pengundi Jepak dapat berjumpa secara peribadi dan meluahkan pandangan mereka supaya calon GPS ini dapat merasai pengalaman sebenar bagaimana masyarakat mengadu ataupun membuat aduan tentang apa yang diperlukan dalam kawasan mereka sama ada di kampung. Beliau juga yakin calon GPS mempunyai kemampuan tersendiri dengan pengalaman sebagai bekas penjawat awam dalam jabatan yang besar dari segi kemampuan pengurusan kerja atau kemanusiaan. Ujarnya mungkin dalam konteks politik calon GPS masih baru, tetapi beliau yakin setelah menjadi wakil rakyat nanti, calon itu mampu bekerja daripada bermain politik sahaja. Sementara itu, dalam program sama, calon GPS Iskandar Turki menganggap tarikh 4 November akan datang sebagai ujian besar baginya. Ujarnya tarikh mengundi itu akan menjadi penilai kepada kemampuan untuk menjaga lebih 22,000 penduduk di Dun Jepak. Pak berat lah, exam besar untuk saya lah. Bagi penilai saya, jagakan 22,000 lebih orang lah. Tapi satu-satu dia adalah final. Mau saya pas lah, ada suatu tawaran lah. Lupa lagi, Bapak Ibu bisa ada Pak. November Dato' untuk serah surat offer kan. Jadi iyalah, perjalanan sepanjang hari itu memang agak mencabar tapi Iskandar menambah beliau menggunakan pendekatan sebagai seorang bekas penjawat awam dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh rakyat tempatan. Pemikiran saya sebagai ex-government servant memang agak lebih kritikal lah. Sebab saya fikir selepas saya masuk lah, I have to open all the file and identify which is the long-term critical kena ambil action dan short-term critical yang boleh disettle immediately. Which one is under my capacity to do, settle the problem, to settle the issue. Which one I have to refer to another party. So di sini saya lebih pendekatan seperti begitu lah. Maksudnya saya akan ada timeline, saya akan ada gancar untuk menangani isu-isu dan permasalahan masyarakat yang saya wakili. Dalam pada itu, Iskandar turut menghargai peranan media dalam pelaporan berita berkenaan kempen yang telah banyak membantu beliau lebih mendalami kehendak masyarakat, terutamanya berkaitan pendapat golongan belia. Keperkembangan di Miri.
College Vocational KV Miri telah berjaya menjadi johan Pertandingan Inovasi dan TVET Antarabangsa 2023 untuk kategori teknikal, manakala KV Wakaf Tembesu menjuarai kategori bukan teknikal. Untuk kategori teknikal, KV Miri merangkul johan dengan produk bertajuk Portable Backup Power Supply V2 for CCTV, manakala produk Magic Lipstick Celips membolehkan KV Wakaf Tembesu memenangi kategori bukan teknikal. KV Miri turut berjaya membawa pulang hadiah untuk Best of the Best Innovation, manakala KV Wakaf Tembesu membawa pulang hadiah untuk Tembesu Best Presenter. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Francis Harden Hollis telah hadir bagi mewakili Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah-Huiin untuk menyempurnakan majlis perasmian penutupan Karnival Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET KV Miri 2023 pada Sabtu. Dalam ucapan yang dibaca oleh Datuk Francis, Datuk Seri Roland Sagah menaruh harapan agar Karnival TVET KV Miri 2023 ini mampu menarik minat pelajar sekolah dan komuniti setempat bagi menyokong pemerkasaan TVET. Jadi saya percaya dengan pemberkasaan pendidikan dan latihan komuniti, technical, vocational, ianya dapat melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan kompeten dan mampu menghasilkan usahawan tempatan yang menyediakan servis terbaik untuk masyarakat setempat. Di Mukah pula, Mukah Food Festival 2023 yang bermula pada 27 Oktober lepas hingga 12 November depan mampu membantu 170 peniaga kecil dan usahawan dengan meningkatkan pendapatan lebih 2 kali ganda. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian, Royston Valentine berkata, program seumpamanya menyediakan platform untuk usahawan tempatan terus memperoleh pulangan yang baik. Pada tahun ini dan kita harap MFF ini, Mukah Food Festival ini dapat dilaksanakan pada tahun harapan dengan siri-siri yang seterusnya agar di Mukah ini kita ada banyak program yang dapat kita tawarkan kepada rakyat kita, kepada usahawan kita untuk mereka terus berjaya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Mukah Food Festival 2023 di tapak Pesta Kaul pada Sabtu. Dalam pada itu, Royston berharap festival ini akan diteruskan ke siri-siri yang lain pada tahun depan. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Masyarakat awam khususnya warga Dun Jepak diingatkan agar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada PRK Dun Jepak yang akan diadakan pada 4 November depan. Untuk itu, ikuti panduan mengundi yang disampaikan oleh Pegawai Tadbir Khas UKAS Datuk Takun Sunggah. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Pilihan Raya Kecil N67 Jepak, Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari mengundi pada hari Sabtu 4 November 2023. Warga negara yang telah berdaftar boleh menyimak status pendaftaran mereka untuk mengetahui pusat mengundi dan juga saluran mengundi. Kita boleh membuat semakan di laman web SPR iaitu My SPR Sema. Pada hari mengundi, kita nasihatkan pengundi-pengundi datang lebih awal ke tempat mengundi masing-masing dan sila bawa kad pengenalan diri iaitu My Card untuk membolehkan kita mengundi. Pada hari mengundi, pengundi-pengundi yang belum mengetahui saluran tempat mengundi, mereka boleh pergi ke Barung SPR untuk mendapatkan slip pengundian untuk mereka mengetahui di mana saluran mereka yang akan mengundi nanti. Setelah mengetahui saluran pengundian, melalui slip pengundian telah dikeluarkan oleh SPR, pengundi berkenaan boleh terus pergi ke saluran yang telah ditetapkan. Dalam saluran mengundi, setelah dikiriman pengundi disemak oleh kerani SPR, pengundi akan ditindaki mencelup jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat kekal bagi memastikan pengundi berkenaan telah hadir mengundi.
Penggunaan dawat kekal dalam pilihan raya adalah untuk mengelak pengundian 2 kali. Dalam pilihan raya, setiap pengundi dikehendaki memilih seorang calon sahaja. Sekiranya pengundi memilih 2 calon atau lebih, kertas undi pengundi berkenaan akan dikategorikan sebagai kertas undi yang ditolak. Satu undan daripada anda amatlah berharga demi masa depan negara. Kepada pengundi-pengundi DUN Jepak, turunlah beramai-ramai pada 4 November nanti. Tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi.